Sekian sudah dari taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Pengusi, Fadil Tuan-Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, Muslimin dan Musliman, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Untuk pagi ini tuan-tuan sekalian, kita mulakan dahulu. Dan kalau biasa selawat tafriji, hari ini kita baca di akhir kuliah. Kali ini kita baca di awal, dan akhir nanti kita baca salawat Nurul Mubin, insyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salamatan tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfarijun bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi ghara'ibu wa husnul khawatimi يستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به غرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به غرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم
نفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tamanya sama-sama kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi di hari yang baru ini. Kita masih lagi dapat sama-sama melapangkan masa kita daripada saat munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasanya bila sebut tentang munajat ataupun qiyamul lail ini kita biasa buat bulan Ramadan. Kemungkinan baru ni yang berjamaahnya kita mungkin ada kekangan. Maka alhamdulillah, dan pagi ini kita sama-sama dapat melaksanakan tempoh kita menghadap Allah Ta'ala itu dalam keadaan yang sangat dekat dengannya. Dan saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila masa yang begitu hampir ataupun waktu tahajud ini merupakan waktu yang paling baik, waktu yang Allah sangat suka apabila hambanya bangun dalam keadaan hamba-hamba yang lain sadap dalam selimutnya, tak mampu untuk mengangkat selimut, walaupun selimut tu tak adalah borek pun lah, tapi nak ngangkat dia tu susah tuan-tuan kan. Nak ngangkat dia tu, nak lawan selimut. Kalau selimut tabal membusi lain lah. Ini selimut, tak ada selimut pun kadang-kadang tu kan, tidur macam tu je. Tapi nak bangkit semula, Masya Allah tuan-tuan sekalian, bukan senang. Kalaulah kita dapat istiqamah qiyamul lail ini saban pagi saban malam, Masya Allah kan, kedudukan kita dengan Allah Ta'ala sangat power tuan-tuan kan. Hari-hari kita mengadu ke dia, hari-hari kita bermunajat kepada dia, menzahirkan, ya Allah, aku ni kecil je ya Allah, aku ni Allah tak ada apa pun. Dalam zikir munajat yang kita sebutkan pagi tadi, Masya Allah, yang kita menzahirkan kita kosong bab amalan. Walaupun kita beramal, tapi kita belum tentu tuan-tuan mampu membawa amalan kita ini menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam keadaan Allah Ta'ala boleh terima amalan kita. Kita pun tidak pasti. Apabila menyebut syurga, harganya tuan-tuan bukan murah. Harganya perlu dibayar dengan harga yang luar biasa. Tindakan kita itu, kita nak dapatkan syurga yang wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, yang Allah Ta'ala sifatkan seluas langit dan bumi. Maka di sinilah kita berusaha untuk mencarinya, walaupun dalam keadaan sempit tuan-tuan masa kita, terhadnya waktu yang kita ada, tetapi kita sedaya upaya untuk memastikan perhubungan pertalian kita dengan Allah Ta'ala ini sentiasa kita perkuat dengan. Alhamdulillah, dengan bertemunya dengan Muharram, 10 Muharram sudah lebih, hari Ashura, hari Tasyu'anya 9 Muharram,
dan semalamnya hari yang ke-10 yang merupakan harian puasa dalam bulan Muharram, khususnya hari Ashura. Ashura asyaratun 10, kan, bukan hanya sebut Ashura dia teringat kepada bubur Ashura, kan. Sini ada bubur Ashura ke je? Tak ada? Ada kan? Sini bubur lambu, kan. Jadi tak apalah tuan-tuan, bubur Ashura ke bubur tak Ashura ke, orang panggil bubur Syiah dia panggil. Yang nak bubur Ashura ni asal Syiah ambil lagu tu, dia campur akhir jadi bubur, kan. Jadi kita di sini tuan-tuan, apabila bertemu dengan hari Ashura, maka kita banyak, bila kita mengaji, kita mengetahui tuan-tuan betapa banyaknya amalan yang khusus, yang sunat yang kita boleh buat pada hari Ashura 10 Muharram, dengan puasa sunatnya, dengan memuliakan anak yatimnya. Ini khusus. Bila masuk 10 Muharram ni, biasa dua ni orang buat tuan-tuan, kan, memuliakan, mengikramkan anak yatim, sebagaimana ayat yang imam kita baca waktu tahajud, ayat yang mana Allah Ta'ala menempela ataupun mencela orang-orang yang diberikan kekayaan tetapi mereka itu tidak memuliakan anak yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim, dalam surah Al-Fajr. Ya, Allah kata, wahai orang kaya, wahai orang-orang yang berwang, ya, sebenarnya kamu ini tidak memuliakan anak-anak yatim yang patutnya hak pada harta yang ditinggalkan itu ada pemiliknya, khususnya pemilik yang bernama anak yatim. Itu kalau harta. Kalau dia itu bukan anak yatim yang dekat dengan kita, bukan anak buah kita, pun masih lagi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala suruh kita orang-orang yang diberikan kemampuan ini untuk memuliakan mereka, khususnya pada bulan Muharram. Jadi tuan-tuan sekalian, kebetulan tahun ini bulan Muharram 2-3 hari selepas itu, alhamdulillah hari ini merdeka. Ya, kemerdekaan yang kita sambut pada hari ini tuan-tuan, orang lama ni, otak-otak yang masih berbisa ke ataupun dah habis bisa, kan, tetap merasai bagaimana sejarah itu, sejarah merdeka. Tuan-tuan makruf, saya tak payah nak sebut kat sini dah, kan. Kemerdekaan yang daripada awal Islam, yang Nabi SAW yang kita sambut hijrah pada bulan Muharram, dan kita nak sambut dan kita sambut merdeka pada hari ini gabungan merdeka dengan hijrah. Nak merdekakan manusia itu daripada saat kejahilannya. Kalau umat sebelum Nabi SAW, tujuan Nabi hijrah tadi untuk pastikan Islam yang menjadi agama yang Allah Ta'ala redha sampai kepada umat manusia. Kalau Nabi SAW tidak melakukan penhijrahan, Nabi tidak melarikan diri. Hijrah itu bukan bermaksud melarikan diri, ataupun istilah yang famous baru ni, pelarian, kan. Nabi bukan pelarian, jangan sebut macam tu, kan. Ni Nabi bukan, kalau saya sebut kat fungsi pelarian ataupun fungsi sebut kat saya, boleh tahan juga, bolehlah saya terima, kan. Ni Nabi, kan. Kita nak katakan Nabi ni, bila sebut Nabi je tuan-tuan, perkataan tu mesti dipilih, tapihlah sikit, tak kira lah hang siapa, kan. Hang orang gedebe ke, hang orang besar ke, dia tak mau macam tu dah. Nabi tu lagi besar daripada kita. Selepas Allah Ta'ala, Nabi.
Kalau selepas Allah Ta'ala kita, okey ha. Ni selepas dia, selepas Allah. Ni kekasih aku ni. Hang kena jaga kekasih aku. Nama dia kena jaga, kedudukan dia kena jaga. Sebab itu bila sebut Nabi je, Allah Ta'ala beri macam-macam tuan-tuan kelebihan ganjaran kepada kita. Hang sebut nama dia, kita sebut nama Nabi je, Allah dah bagi apa tuan-tuan? Dalam bab selawat katakan contoh, simple aja, sebut nama dah ada pahalanya kan. Cuma kita tak sebut nama, kita kata selawat. Tengok kan, sebut selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tanda hormat kita. Allah Ta'ala mauliakan Nabi supaya kita berselawat. Bukan hanya Allah suruh kau kena sebut nama Nabi, tak suruh macam tu. Allah suruh kita berselawat, kalimah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Itu baru selawat, belum selawat yang lain. Sebelum kita belum lagi tuan-tuan melakukan apa yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kita pegang risalah surat cinta Allah Ta'ala ini yang Nabi bawa kepada kita, kita pegang dengan sebaik-baiknya, itu lagi besar. Maka umat zaman Nabi sebelum hijrah itu, Masya Allah tuan-tuan sekalian, hidup dalam gelap. Fi zulumat, zulumat, perkataan zulumat, gelap-gelamat, dekat-dekat itu zulumat, gelamat kan, gelap Maka dengan hijrah tadi yang Allah Ta'ala wahyukan, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berlakunya benda ini, maka Islam itu sampai kepada umat manusia. Dan bila Nabi balik semula ke Makkahul Mukarramah, tempat asal Nabi, dia tak panggil menakluki kota Mekah, tidak, tapi disebut sebagai pembukaan, Fathu Makkah. Kenapa digunakan istilah Fathu, pembukaan? Madinah tuan-tuan sudah clear. Bila Nabi pergi Madinah, daulah Islamiyah yang pertama berjaya ditegakkan. Negara Islam yang pertama berjaya ditegakkan. Madinah sudah clear, Mekah tuan-tuan tempat lahir Nabi. Lagu-lagu mana pun tempat lahir Nabi ini Allah tetap jaga. Dua bumi Haramain, kita sebut Haramain kan, nama jubah Haramain. Imam pakai jubah Haramain kan? Kan, nama jubah Haramain, dua bumi yang haram ataupun dua tanah yang dimuliakan. Haramain, selain daripada haram, bumi yang dimuliakan, Madinah dan Mekah. Oleh kerana Madinah dah clear, Islamnya cantik, Masya Allah, rakyatnya menerima Islam, menerima baginda sallallahu alaihi wasallam dengan gembira. Depa tuan-tuan walaupun tak kenal Nabi, tapi dengan nama pun depa dah seronok dah. Ya Rasulullah, mai rumah aku, mai ke tanah aku, tidur rumah aku. Sampai di bumi Madinah berebut tuan-tuan sambut Nabi. Bahkan ramai-ramai, apa lagu dia tu? Tala'al badru alaina. Sambung. Min thaniyatil wada' syukru alaina mada'a lillahi da' ila akhir. Ini kalimah kegembiraan dan kalimah bila orang tahu menghargai manusia lain, ditahu manusia di hadapan dia ini bukan manusia biasa, maka dia menghargainya dengan menzahir dengan tala'al badru, telah munculnya bulan purnama ke atas kami. Nabi itu dianggap sebagai bulan purnama yang kami dulu gelap, kami dulu tak ada apa cahaya.
ni mai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan cahaya kepada kami. Gembiranya dia. Kan itu tuan-tuan, mereka alhamdulillah berjaya menatap wajah nabinya, sambut nabi dengan gembira, peluk nabinya, bersalam dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini impian kita tuan-tuan. Impian yang bagaimana susah Nabi dulu berjaya mengislamkan bumi Madinah, berjaya memberikan rahmat kepada bumi Madinah, disyukuri. Dan akhirnya bila Makkah itu dibuka kembali oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, barulah dua-dua bumi ini mendapat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, antaranya dua tempat ini mendapat rahmat dengan asbab baginda sallallahu alaihi wasallam. Benda itu tuan-tuan tidak berhenti di situ. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebut dah Islam ini, dan Allah pun dah janji dah dalam ayat yang saya bacakan pada hari Jumaat yang baru ni, kalau tuan-tuan masih ingat. Apa ayat dia? Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Yang wahai manusia, sekiranya kamu tidak mahu menolong Nabi aku ini, nescaya Allah kata aku tetap akan menolongnya. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kalian tidak mahu membantu Nabi aku dalam membawa agama Islam ini, dalam mempertahankan dia sehinggalah kiamat, walaupun manusia tak mau tolong dia, daripada peristiwa hijrah orang tak mau tolong, bagaimana kufar tuan-tuan cari jalan nak tenyih Nabi, nak gagalkan peristiwa hijrah ni. Dah Nabi nak keluar, kalau ikut simpul tuan-tuan, biar apilah, dah Nabi nak keluar, bukan nak ganggu hang pun. Kan Nabi nak tubik daripada tompek Nabi, nak keluar daripada rumah dia, apa nak ganggunya? Tak ada masalah pun kan, kalau ikut logik akal lah. Apa sebab kau nak marah-marah ni? Melainkan saya ganggu tompek kau kan, saya ambil mempelang hang kau, saya curi tanah, tak ada. Tapi Nabi nak keluar. Dan Nabi hijrah untuk membina perintah Allah Ta'ala tadi, menyahut perintah Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita yang di sini, bagaimana persiapan kita? Kita mesti menyambut risalah yang dibawa oleh Nabi ini. Risalah yang surat cinta Allah Ta'ala ini mesti disambut ke semua sekali. Tidak boleh tidak tuan-tuan, kalau kita hanya nak mengambil separuh saja. Tak boleh kita hanya nak mengambil yang seangkatan dengan kita saja. Yang rasa kita berkenan ke hati, kita pun ambil. Yang tak berkenan, tak boleh. Surat itu sudah diberikan kepada Nabi, dan Nabi sampaikan kepada kita semua sekali, mesti pegang. Kalau dipegang yang ini tuan-tuan, insya-Allah barulah kita buat apa sahaja pun untuk urusan dunia, tuan-tuan bekerja di lapangan yang mana, tetapi membawa agama Allah Ta'ala ini bersama kita, membawanya Al-Quran bersama kita. Tuan-tuan duduk di masjid baik, duduk di pejabat baik, di sekolah baik, ke pantai baik, bawa agama ini, maka selamat kita. Kehidupan tak akan comel tuan-tuan, tak akan gelisah manusia yang membawa agama Allah Ta'ala ini. Kalau Allah uji dengan kehilangan sekalipun, sebagaimana Qawi ini tuan-tuan, banyak yang Allah uji sehingga kan mereka tak sanggup. Ada yang sampai bunuh diri, tak mampu nak berhadapan dengan ujian musibah ini. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin.
Allah dah sebut dah, aku pasti akan menguji kamu wahai manusia dengan kelaparannya. Lapar tuan-tuan, ini pun ujian besar, lapar. Macam tuan-tuan sekarang tengah lapar ni, yang tengok muka saya boleh macam ni. Kan tak apa, lagi kita ada makan. Ada kan? Kau tak ada? Kau tak ada. Saya gorang masjid ni kan. Pagi kompet pagi kan. Contoh kan. Lapar tuan-tuan. Ada satu kisah. Kan, kisah ni di dalam kitab La Tahzan. Kan. Ni kisah orang lapar ni. Ujian dia pada masa itu hanya lapar. Dia tak makan tuan-tuan banyak hari dah. Kan? Menyebabkan dia keluar daripada masjid. Daripada masjid lokek Mekah dah. Kisah ni di Mekah, di Riyadh. Kan? Dengan 2-3 hari dia tidak makan tuan-tuan, akhirnya dia keluar nak pergi cari makanan. Bila cari-cari tuan-tuan, tak jumpa makanan, tapi yang jumpa apa dia? Dia jumpa satu rantai. Satu rantai ataupun kalung yang dia pegang kalung tu, memang ini mahir ni. Kan, dia tengok ni, wow, joki dia ni kata, joki aku ni. Kan, aku tengah lapar ni, aku kena pergi pajak gadai Port Dickson ni. Kan, nak pergi Tobuih tuan-tuan. Dia berjalan tuan-tuan, dah hampir sampai kedai lah. Tiba-tiba dia jumpa seorang tua lah. Orang tua tu dah umum dah. Duk tanya lah, siapa ada nampak saya punya kalung ni kata. Siapa ada nampak saya punya rantai ni? Saya dah mencari ke Kampung Payo tak jumpa, ke taman apa sini tak jumpa juga. Orang pemuda tanya, abang Haji, macam mana rupa Haji punya kalung tu? Ceniha. Mata dia begini, ekor dia begini. Dia pun tengok yang dia jumpa tu, sama lah, sejibik sama. Dia kata, kalau aku bagi kan, dah aku lapar ni, aku nak tebus ni, aku nak pergi tebus ni kat Kuala Cino ke apa kan. Dia nak pergi tebus. Disebabkan kawan tu tuan-tuan dah mencari dia punya kalung tadi, dia pun dia redha. Mai satu sifat redha dalam diri dia. Ini bukan hak aku ni. Aku jumpa kalung ni, dan bukan aku yang punya maklum dia. Kan, ini maklum yang punya. Akhirnya pun, Haji, ni betul ke? Kalung ni ke? Betul. Kalau macam tu Haji, dalam hati dia, kalau saya beri ni kat Haji, mudah-mudahan adalah imbalannya. Dia mengharapkan tuan-tuan, bila dia beri balik rantai ini kepada Pak Haji tadi, dengan harapan Pak Haji tu berilah RM100 kot. Sebab dia nak beli nasi ayam ni. Kan? Dah berapa hari tak maintenance ni. Lapar tuan-tuan. Dia harap macam tu. Akhir dia pun beri ke Haji ni. Haji ni ambil rantai tu, calur je, jalan terus. Terima kasih pun tak ada. Osah betul orang tua ni. Hampir lah macam tu lah. Bongeh dia dalam hati mangai. Tak ada langsung terima kasih kok. Sebab dia dah mengharap tuan-tuan, berilah sikit kan. Saya jumpa, kok saya tak jumpa tadi, kau tak dapat kalau ni dah, dia tak. Dalam hati dia. Tiba-tiba orang ni tuan-tuan memang sepatah haram pun tak ada, ambil kalau jalan terus. Temanung dia. Aduh, macam mana ni bang Haji? Saya lapar ni. Akhir tuan-tuan dia macam nak merajuk. Dia pergi sebelah pantai. Dia nampak satu perahu nak berlayar, dia pun tumpang sama lah. Bila naik perahu tu pula, sebab dia dah kecewa dah, macam kecewa sikit lah. Ni ujian dia. Sampai tengah laut tuan-tuan, terbagai pula perahu tu. Kan, angin kencang dan sebagainya. Dia pula karamnya. Akhir terpaksa terjun tuan-tuan, tengah-tengah laut.
tahu Port Dickson lah yang tengah ramai ni. Jam tuan-tuan, insya-Allah merdeka ni nak sabar lah, nak kena sabar. Tuan-tuan ni yang berada di jalan raya ni, ujian yang paling besar masa tu lah. Kat rumah mungkin boleh sabar, kat masjid macam ni sabar je. Kat masjid sabar sampai ke lantai. Anggu contoh kan. Tapi masuk highway PD tu, kan, jalan raya PD, orang tak mau sabar dah. Hampir celaka kereta bos. Dia kutuk mata-mata lah. Oh mahal. Daripada highway tu. Malam tadi pukul apa tuan-tuan? Memang dahsyat betul. Tak apalah. Itu rezeki orang PD. Hotel pun penuh. Alah penuh semua mahal-mahal. Tak apa, dia qada yang masa PKP yang awal dulu. Jadi bila tuan-tuan dia dah hanyut, Allah hantar satu pelepuh kat dia yang menyebabkan dia boleh sampai ke darat. Dan dia berenang tuan sampai ke satu pulau. Yang sampai ke satu pulau, dia dah tak makan lagi ni. Kan dah 2 hari tak makan, dah sampai ke pulau pula dah. Pulau apa sini dah? PD apa pulau ada? Pulau Agih. Pulau Agih, Tanjung Agih. Pulau sini, pulau besar. Bila sampai di pulau itu, dia nampak tuan-tuan secebis kotek. Dan kertas itu tulisannya ayat Quran. Bila dia baca, geng-geng masjid kek surau kaum payah tu, dia pun tengok. Bang, dia tanya, kau boleh baca kau surat tu? Boleh, dia kata. Tu tulis hafazan apa tu? Dia kata, ini Quran, dia kata. Kata pemuda ini Quran. Oh, kalau begitu dia kata, boleh tak kamu ajarkan anak-anak kampung kami ini di pulau ini Quran? Oh, dia pun kata okey. Dan kamu ngajar ni kami akan berikan upahnya. Dia harap tadi tu. Baru dapat. Okey, dia sanggup, dia kata apa? Dan dia jumpa lagi cebisan tulisan Arab. Dia baca. Orang kampung tanya, bang, tu tulisan apa tu? Ini tulisan kitab Arab. Dia minta lagi, boleh tak mengajar ke Masjid Kampung Payo? Boleh. Kan? Pun juga akan diberikan upah. 2 upah dapat. Bila dia mengajar tuan-tuan anak-anak kampung di situ, akhirnya pemuda ini imam dia jumpa, imam tua, imam satu. Jumpa dia, bang, kau dah nikah belum? Dia bukan jumpa pengusi ni, dia tak tanya pengusi. Kan? Nanti pengusi aja kau nak ni. Kan? Imam tanya abang tu, abang dah kahwin belum, bang? Dia kata belum lagi. Kalau macam tu boleh tak acik recommend ada seorang perempuan, dia kata, yang sangat baik kat pulau ni, nak darah yang sangat baik watak dia. Dia kata boleh aja kalau kan dah haji recommend, imam besar recommend, saya setuju. Dia kata bila dia dah akad nikah, dia kahwin tuan-tuan, malam pertama jumpa dengan isteri dia. Dan dia terlihat pada tubuh isteri itu kalung yang dia pernah jumpa sebelum ini. Rantai yang dijumpa kat mana yang sebelum ni tu, yang dia khabar hampir tu. Kan? Ada pada isterinya. Maka dia pun tanya isteri dia, ni rantai ni cuba cerita kat abang ni, daripada mana dapat rantai ni? Dia pun cerita lah. Dia kata, ayah dia baru meninggal masa tu. Dia kata, ayah saya masa daripada Mekah tu, dia kata dia dah hilang dah rantai ni. Dan dia sebut masa dia hilang tu, kalaulah siapa yang jumpa rantai ni, tak kisahlah siapa, dia kata, kalau orang lelaki, kalau pemuda, dia kata dia akan jodohkan dengan anak dia. Masa dia rantai tu tak ada. Bila
laki nonga kan. Asyik itu dia kata dalam hati jobol lah sikit kan. Tapi dia tak percaya asyik lagi kan. Jadi bila dia balik ke sini, setiap malam ayah tahajud, dia kata, ya Allah, temukan anak aku dengan pemuda yang menjumpai rantai yang diberikan kepada aku. Walaupun dia tak sampai terima kasih syukriah tapi tuan-tuan, bila kita sangkut buruk ke orang ni memang hancur habis kan. Walaupun kita nampak dia ambil je, dia terus jalan, nampak memang kurang ajar orang tua ni kan. Tapi sebenarnya yang sebenarnya tu kita nak kena sabar tu. Kau dia sakit perut masa tu kan, dia nak copek ya, dia potong kereta kita sebab apa? Dia rumah nak bersalin, suami gaul contohlah. Bila isteri dia cerita macam tu, dia kata yang jumpa kalung ini ialah abang lah. Baru dia action, abang, ya abang lah. Maka isteri dia Masya Allah, dia menzahirkan kesyukuran sebab mustajab ataupun makbulnya doa ayah dia tadi. Dapat seorang pemuda yang baik. Kalau diambil tuan-tuan pada masa pertemuan dengan kalung tu, mula-mula tu agak-agak apa dapat? Status dia haram. Kita jumpa kalung tu, kita rasa kita punya, harga mahal. Kalau ambil, haramnya status. Satu tu je, dapat-dapat lah kan. Mungkin kita pernah ada pengalaman tuan-tuan jumpa barang-barang tu kan, nak ambil tak nak ambil, nak ambil tak nak ambil, ambil je lah. Dan barangnya yang berharga, bila dia tak ambil, dia serahkan balik kepada hak yang berhak tadi, maka Allah ganti dengan apa? Ujian dia lapar saja, tapi Allah ganti dengan satunya ngaji tadi, yang keduanya bahasa Arabnya, yang ketiga dapat kahwin dengan anak pengusi, walaupun pengusi belum kahwin lagi. Contoh kan, kami sung malu kami sung doa amin nah, dah mula tu ustaz dia kan, tak apa, tembak aja kan. Dapat kahwin, yang keempat apa? Yang keempat, dia mendapat balik tuan-tuan kalung dia. Dulu kalau dia ambil statusnya haram, sekarang statusnya halal, duk ke isteri dia. Dia boleh tengok hari-hari, boleh tengok isterinya, boleh tengok kalung yang dia jumpai, yang dia teringin sangat tu, nak jual dah. Bahkan yang kelima tuan-tuan, keluarga ni kaya kan, keluarga dia kaya, ayah dia dah meninggal, harta pusakanya banyak kan. 5 kebaikan yang dia dapat hasil daripada sabar, daripada musibah yang dia dapat. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minhu. Nabi ajar kita doa apabila kita kena musibah, apa sahaja musibah termasuk yang hari ini punya, ya Allah, beri ganjaran di sebalik musibah yang kami hadapi ini ya Allah, dan berilah ganti yang lebih baik daripada apa yang kami hilang tadi. Kita hilang apa tuan-tuan? Lapar aku, kehilangan orang yang kita sayang, isteri meninggal, macam tuan pusi kita, isteri dia meninggal, sedih lama tuan-tuan hidup, tiba-tiba dia pergi dulu janji hidup semati, dia mati dulu dan kita pula tak mati-mati lagi. Contoh, sedih kan. Sama juga lah kalau suami meninggal, lagi susah tuan-tuan. Kalau yang meninggal itu ditinggalkan anak-anak yatim khususnya. Saya semalam kita sambut anak yatim dalam 25 orang, satu surau. Kita umum dalam 2-3 hari je,
program setiap tahun kita buat untuk meraihkan anak yatim pada 10 Muharram. Dapatlah dalam 9,000 lebih, bahagi dengan 25 orang, dapat seorang budak ni 290, dekat 300 lebih lah, campur-campur yang lain-lain 300,500 seorang budak kan. Kita nak rebut tuan-tuan peluang Muharram tadi kan? Nak usap kepala anak-anak yatim yang sangat luar biasa pahalanya kepada orang yang mengusap kepala anak yatim kan. Dengan sedekah yang kita bawa sikitnya, akhirnya tuan-tuan dia berjaya menjadi orang yang baik, orang yang alim, saleh, salihahnya, masya-Allah, jariyahnya kepada kita sampai mati. Bahkan selepas mati, anak-anak yang kita bawa sedekah sikitnya, anak-anak yatim tadi tuan-tuan yang kita tanggung dia sebulan mungkin RM10, RM50. Kalau ialah tak mampu nak tanggung semua kan. Kalau tanggung semua kena ambil dengan rumah dia sekali, mak dia kan. Itu pengusi kena buat lah kan. Tapi tak mahu je ni tu maklum ni ustaz gurau tak ada, bukan gurau, itu kaedah ni lah, nak memuliakan kan. Yang mampu, yang takdirnya begitu, alatul jalan terus kan. Allah takdirkan kita tuan-tuan lebihnya begini, maka bawilah apa yang kita lebih tadi. Balik 10 tuan-tuan, cerita hijrah dengan merdeka. Tak apa pagi ni pukul 9 pagi dah siap belum makanan tu? Dah? Oh, dah siap, kena berhenti jopek Kesimpulan tuan-tuan kan, tuan-tuan pun dah lapar ni kan? Dah macam-macam lagu bunyi dandut pun ada Bukompek memang berdanduk lah tuan-tuan. Kesimpulan pada pertemuan ringkas daripada semalam, tuan-tuan sudah dihidangkan dengan ilmunya, masya-Allah. Tajuk pun luar biasa. Kita nak pastikan Islam yang ada pada hari ini tuan-tuan, Allah beri kepada kita taklifan di sini. Kita yang ada sedikit taklif, kuasa yang Allah berikan kepada tuan-tuan, sejauh mana kita nak mengorak, nak meletakkan Islam itu di tempat yang paling tinggi kan. Berjaya tak berjaya itu urusan lain. Yang penting Allah nak tengok apa usaha kita, apa usaha yang kita buat untuk memahamkan masyarakat, khususnya kepada agama Allah ini. Ni program subuh satu Korea pun sama, alhamdulillah. Mulai ke apa saja program yang kita buat saban hari ini, salah satu mekanisme untuk kita pastikan anak Korea kita terus mencintai rumah Allah, terus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus mencintai Allah. Bila mati, yang kita baca kitab ziarah ke alam barzakh, kitab sakaratul maut, bila sampai saat itu, masya-Allah, anak Korea kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dia boleh bagi saham kepada kita, kita boleh bagi saham tuan-tuan kepada mereka. Tak ada sikit pun kerugian apabila kita buat program yang sebegini baik, manfaatnya untuk satu Korea. Walau ahna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya ada penduduk di kampung paya ini, di taman ini, Allah sebut ahlul qura, penduduk kampung itu, taman itu, amanu wattaqau, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, sentiasa dekat dengan rumah dia, la fatahna alaihim, maka Allah Ta'ala akan bukukan kepada kita rahmatnya, keberkatannya daripada langit dan bumi. Ini yang kita nak tuan-tuan. Bila Allah bukukan kepada kita semua pintunya, maka segala urusan kehidupan kita dunia ini akan jadi selamat. Urusan dunia, pekerjaan tuan-tuan kita semua akan jadi mudah, walaupun rasa payah, tapi Allah akan mudahkan urusan kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung kemudian dalam kitab asal kita Sakaratul Maut. Dan kebetulan pagi ini ada sambungan daripada program semalam. Mudah-mudahan kita semua terus bersemangat untuk
menjadikan rumah ini nombor satu. Kan, rumah kita nombor satu dah, tapi rumah ni nombor satu. Kan, sebut rumah dia rasa seronok tuan-tuan, rasa cinta Allah Rabbi. Kan, jangan sampai Allah tutup balik rumah dia. Bila dah Allah dah beri bukaan ni, terus imarah saban waktu. Mudah-mudahan itulah hasil saham yang akan bersama-sama dengan kita. Tak kala kita memerlukan harta yang lumayan di alam barzah, di alam mahsyar, di alam akhirat. Hartanya daripada sini, ya, hartanya, sahamnya daripada sini yang akan kita bawa ke sana. Hadza wabillahi taufiq. Kita akhiri dengan selawat Nur Al-Mubin. Dan tuan-tuan biasa dengar selawat ni. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.